What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. Alright, dalam video kali ini aku nak mengupas tentang Gear 5 Luffy. Alright, let's proceed with the theory. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimi Skoverto supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimi Skoverto. Join grup Telegram Skoverto Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiskoverto@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen Support Nakama First terbaru dan terkini, follow TikTok Kimi Skoverto supaya korang dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Skoverto Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Enakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Kontrol. Poin utama video kita hari ini adalah adakah Luffy akan mendapatkan 5th gear, dan bila dah dapat tu macam mana pula rupa dan kelebihan 5th gear tu. Pertama sekali aku rasa yes, Luffy memang akan dapat 5th gear. Aku tak pasti sama ada ini akan berlaku pada penghujung arc Wano atau tak. Walaupun secara peribadi aku rasa di arc inilah paling masuk akal untuk dia dapat 5th gear tu, dan aku akan terangkan kejap lagi di dalam video ni nanti. Viewer yang dah lama dengan aku mesti tahu yang aku secara peribadi merasakan yang arc Wano ini akan lebih panjang dari yang kebanyakan penonton jangkakan, dan ini memberi pengaruh besar kenapa awal-awal tadi aku bagi tahu aku rasa arc Wano paling masuk akal untuk Luffy keluarkan 5th gear beliau. Aku tak rasa yang Luffy dapat mencapai gear 5th dalam battle dia dengan Kaido, dan kalau jadi macam tu memang benda tu akan nampak terburu-buru dan mengejutkan. Tapi semua itu tak penting sama ada gear 5th tu terjadi atau tidak di penghujung Wano atau di arc berikutnya. Tak kisahlah bila, sebab aku rasa kita memang dah boleh jangka benda ni akan berlaku juga sooner or later. Sebelum aku cerita apa yang aku fikirkan untuk gear 5th Luffy tu nanti, biar aku terangkan kenapa aku confident yang Luffy akan mendapat gear 5th. Sebab aku tahu ada sebahagian pembaca manga yang dah percaya yang Luffy akan terus kembangkan lebih banyak bentuk gear 4th secara tak langsung, dan dia akan kembangkan gear baru di luar gear 4th. Secara beransur-ansur kita dapat lihat cara gear 4th berfungsi sebenarnya berasaskan utility. Luffy ada 3 bentuk berlainan gear 4th yang kita tahu: Bound Man, Tank Man dan Snake Man, dan kemungkinan besar ada lagi yang aku akan bahaskan kejap lagi. Apa yang menariknya adalah form-form ini tak semestinya lebih baik atau teruk daripada yang lain. Tak bolehlah nak kata Bound Man lebih kuat dari Snake Man dan sebaliknya, sebab setiap form itu ada tujuan yang berbeza ataupun utility yang berbeza dan fungsi yang sangat-sangat berbeza. Senang cerita, Luffy memperoleh kelebihan fizikal dan peningkatan fizikal dari gear 4th, dan ini tak memerlukan dia menambah elemen fizikal. Dia bebas mengagihkan kekuatan fizikal yang dia perlukan untuk setiap form. Kita nampak benda yang sama antara Bound Man dan Tank Man. So maksudnya Bound Man nampak seperti asas kepada gear 4th. Setiap kali Luffy keluarkan form gear 4th yang baru, tak semestinya form itu lebih bagus daripada Bound Man. Dia tak semestinya jadi lebih kuat secara keseluruhan. Dia cuma ubah fighting style kepada style yang perlu ada pada ketika itu. Sebagai contoh, perubahan dari kekuatan menyeluruh kepada memaksimalkan ketahanan tubuh badan dia. Dan aku yakin banyak kali Bound Man iaitu standard form masih form terbaik untuk pelbagai situasi. Aku juga tak menyangkal idea yang setiap form lebih bagus dari form yang lain, kerana ini boleh menambah kekuatan dan fighting style Luffy. Walau bagaimanapun, aku tak rasa Oda akan buat benda ni pada Luffy. Setiap kali secara tak langsung dia berubah ke form baru, dia tak sebenarnya jadi lebih kuat. Aku rasa kita boleh tengok timeline Luffy selepas time skip. Luffy macam melalui tahap dan progres untuk apa yang akan berlaku di masa hadapan. Bila Luffy ditunjukkan telah melalui time skip, Oda telah menunjukkan betapa kuatnya Luffy. Kekuatan full Luffy adalah gear 4th. Tetapi selepas 2 tahun time skip tu juga tak menarik untuk hero terus tunjuk full strength terus. Lebih dramatik untuk kekuatan dia bertambah secara gradually ataupun berperingkat-peringkat, dan akhirnya mendedahkan sekuat mana dia dah improve dari 2 tahun tersebut. Jadi 200 chapter pertama sampai ke Dressrosa, Oda telah membuat kekuatan Luffy agak tidak menyerlah, sehinggalah
dia sampai ke babak dramatik untuk menunjukkan real strength dia. Selepas Luffy punya kekuatan maksima didedahkan selepas 200 chapter dari time skip sampai ke hujung Dressrosa. Jadi dari sini kita masuk ke bahagian seterusnya di mana Luffy patut mula untuk improve sekali lagi. Bagaimanapun masih terlalu awal untuk dia dapat power up secara drastik. Cara yang sama Gear Second menjadikan Luffy berada pada tahap berbeza yang teramat kuat berbanding sebelumnya. Cara yang sama juga Gear Fourth memberi impak yang serupa. Benda ni masih terlalu awal untuk Luffy secara langsung mendapat satu lagi perubahan kekuatan sebab kita dah saksikan betapa kuatnya dia pada ketika ini. Jadi new form adalah bagus tetapi akan nampak murahan bila muncul apabila karakter tu harus menjadi lebih kuat. Aku selalu cakap antara sebab Gear Second sangat luar biasa sebab Luffy melalui 400 chapter sebelum mengeluarkan form baru dia which is Gear Second tu. Jadi fasa seterusnya yang kita ikut sekarang ni aku nampak sebagai in between stage di mana Luffy perlu mula mendapatkan pengalaman dan meningkatkan skill sedia ada. Kita dapat lihat bila dia secara perlahan-lahan meningkatkan tahap Kenbun Shokuhaki dan sekarang Buso Shokuhaki dan sekarang ni dia masih terbiasa menggunakan Gear Fourth yang dia miliki. Daripada hanya satu penggunaan dia telah kehabisan kuasa tetapi sekarang dia dah boleh swap in dan swap out dengan mudah seperti Gear Second sebelum ni. Semasa Luffy di dalam fasa progression dia basically kembali untuk meningkatkan kebolehan diri secara berperingkat. Aku rasa keputusan untuk Luffy menggunakan pelbagai bentuk Gear Fourth form ketika waktu tertentu memberi pelbagai utility yang berlainan tujuan. Ada cara yang bagus untuk menunjukkan kepada kita kebolehan gempak dia yang baru tanpa memerlukan Luffy mengambil langkah ke hadapan yang drastik. Bagaimanapun realitinya kita tahu walaupun Luffy membuat penambahbaikan masih ada gap yang besar antara dia dan watak terkuat yang lain. Oda telah banyak kali tunjuk kepada kita yang Yonko secara fizikalnya sangat-sangat kuat di mana pertarungan antara dua Yonko sahaja pun mampu sampai membelah langit. Mungkin Kaido akan dikalahkan secara berpasukan di mana Luffy hanya datang untuk melakukan the final blow ataupun serangan terakhir atau sebaliknya lah. Jadi Luffy tak adalah sampai membelah langit pada arc ni, tapi point aku adalah ada ketikanya nanti sebelum cerita ini tamat Luffy akan berada pada tahap ini dan itu secara ringkasnya bukan sesuatu yang akan berlaku dengan tahap fizikal Luffy pada Gear Fourth. Alright, sekali lagi kembali kepada idea untuk fasa-fasa penambahbaikan kekuatan Luffy. Luffy sekarang baru melangkah kecil dan sedang dalam fasa untuk meningkat. Kita tahu Kenbun Shokuhaki dia telah meningkat, Buso Shokuhaki dalam proses meningkat dan juga Hao Shokuhaki dia. Dia melalui pelbagai form Gear Fourth dan akhirnya selesa menggunakan Gear Fourth secara umum tanpa banyak kelemahan. Kalau Luffy selepas time skip adalah seorang fighter yang belum diasah dan telah kembangkan banyak kebolehan baru tetapi belum betul-betul mahir menggunakan kesemua ability tersebut, dan Luffy sekarang telah diuji dengan pertarungan dan hampir untuk memaksimalkan kebolehan bertarung semasa beliau. Aku rasa kita dah hampir kepada fasa seterusnya di mana Luffy telah sedia untuk mendapat satu lagi power up, sesuatu yang akan meletakkan dia setaraf untuk dibandingkan dari segi fizikal dengan strongest pirates dan secara umumnya karakter terkuat dalam siri ini. Dan cara Oda menceritakan cara Luffy power up seperti cara Luffy dapat Gear Second, Gear Third, Gear Fourth adalah power up ini datang dengan package kelemahan tertentu. Gear Second terlampau kuat untuk badan Luffy dan mengambil beberapa tahun dari jangka hayat dia. Jadi dia hanya gunakan Gear Second tu hanya bila betul-betul perlu. Gear Third akan mengecilkan tubuh badan Luffy dan membuatkan dia tidak boleh berlawan. Dan Gear Fourth pula bukan hanya ada limit masa tapi juga memerlukan banyak energi dan haki consuming membuatkan dia tak mampu menggunakan haki selepas tempoh ketahanan tamat. Walau bagaimanapun ini menjadi petunjuk yang Oda telah bersedia memberi power up yang seterusnya kepada Luffy adalah bila ketika power up sebelumnya telah dinormaliskan. Maksudnya lepas Luffy dah biasa dengan power up sebelum-sebelum ni dan dia dah ada cara untuk counter kelemahan dalam setiap power up tu. Dalam pre-time skip Luffy cuba gunakan Gear Second dan Third hanya apabila bertarung dengan musuh yang dia perlu gunakannya kerana gear-gear tersebut ada kelemahan dia dan dia perlu menggunakan teknik-teknik ni dengan berhemat dan hanya ketika dia memutuskan untuk all out pada jangka masa tertentu.
Tapi lepas time skip, kita patut sedar yang Luffy ada trik lain di mana gear second dan third bukan lagi sebenarnya power up. Ia sudah menjadi teknik yang dia gabungkan dalam serangan biasa-biasa dia untuk menjadikan dia lebih laju dan kuat. Dia menggunakan teknik-teknik ini sekarang tanpa kesan sampingan terhadap diri dia. Gear second dan gear third ni telah dinormalisasikan dan menjadi sebahagian daripada serangan asas dan senjata standard dia. Sekarang dia menggunakan form baru ketika dia all out dan melepasi had dia dalam tempoh yang singkat yang didedahkan macam Gear Force lah. Dan sekarang Gear Force telah dinormalisasikan juga. Gear Force menjadi mudah untuk dia guna. Tidak lagi seperti sebelum-sebelum ni di mana dia perlu menggunakan 110% tenaga untuk all out. Dia boleh menggunakan Gear Force secara bersahaja. Maksud dia, sekarang masa untuk the next thing, next power up. Penulis manga tak akan bagi senang-senang je untuk kuasa diakses dan selalu disimpan apabila watak utama memerlukan lebih kekuatan dan selalunya datang dengan kelemahan-kelemahan tertentu seperti side effect dan kesan lain macam yang kita boleh tengok sebelum ni lah. Itu yang menjadikan final form sangat mengujakan dan Oda telah menunjukkan yang dia juga menggunakan implikasi sama pada Gear Second dan Gear Fourth. Jadi mungkin lepas ni Gear Fourth pun dah tak ada side effect untuk Luffy dan aku jangkakan masanya hampir sampai. Kemungkinan tak lama lagi Luffy akan mengalami satu lagi langkah dengan form baru dan semestinya dengan had tertentu yang akan diatasinya nanti juga all out mode terbaru dengan kelemahan dan kesan-kesan tertentu seperti sebelum-sebelum ni. Aku rasa takkanlah kita terus ke final battle One Piece dengan Gear Force Luffy yang nampaknya sekarang sangat mudah digunakan dan Luffy yang telah melepasi limit-limit sebelum dia kan. So aku tengok ramai yang argue mungkin Gear 5 adalah satu lagi tahap dan kenapa dia tak sama dengan Awakening. Ada kemungkinan yang Awakening Luffy tu adalah Gear 5, tapi pun itu macam bagi akulah tak masuk akal sebab kita tahu buah Devil Paramecia Awakening tu macam mana. Kita ditunjukkan beberapa kali Awakening buah Devil Paramecia adalah kebolehan untuk sebar kebolehan Devil Fruit ke kawasan sekeliling dia. Kita pernah nampak Doflamingo merubah Dressrosa kepada benang, Katakuri merubah dunia cermin kepada mochi. Andaian paling simple ialah Luffy punya Awakening akan ubah persekitaran dia menjadi getah. Agak pelik untuk Oda tunjuk berbagai Awakening tapi tak apply benda tu pada Luffy kan. Taklah masuk aku Paramecia yang lain macam itulah form Awakening dia, tapi sampai Luffy lain pula. Ada kemungkinan juga yang kebolehan Luffy tak akan sama langsung dengan Doflamingo dan Katakuri. Tetapi bila difikir-fikirkan balik, bila Luffy tukar persekitaran dia jadi getah, ni akan nampak macam counter terbaik kepada kebolehan gempa milik Blackbeard sekarang. Ialah untuk counter gempa bumi, persekitaran yang mudah lentur memang terbaik. Besar kemungkinannya Luffy punya Awakening akan jadi sangat serupa seperti Doflamingo dan Katakuri, iaitu mengubah dengan persekitaran mengikut buah devil dia. So agak tak masuk akal untuk menjadikan Awakening tu sebagai Gear 5 sebab gear ni selalunya form yang baru. Selalunya Luffy akan berubah bentuk badan dan membolehkan fizikal dia bertarung dengan tenaga maksima ataupun kita panggil sebagai all out. Sebab tu gear baru mengujakan kita sebab Luffy berubah form yang memaksa fizikal dia ke kebolehan maksima dalam jangka masa tertentu, mengorbankan sesuatu untuk meningkatkan kebolehan bertarung dia untuk satu jangka masa tertentu. But konsep Awakening pula bukan macam tu. Awakening agak straightforward dan bersahaja tanpa kesan sampingan atau had tertentu. Bila Luffy dapat guna Awakening, dia mungkin akan guna secara bersahaja seperti dia gunakan Future Sight. Kalau dia nak, dia boleh guna Awakening sambil berjalan. Dia mungkin boleh guna Awakening sambil menggunakan Gear Second atau Gear Third atau Gear Fourth. Jadi agak tak kena untuk gelar Awakening Luffy sebagai Gear 5. Memang Awakening akan menjadi penambahan yang menarik secara overall untuk Luffy, tapi ia mungkin tak akan jadi new form. Awakening ni konsep dia berbeza. Awakening ni dia macam sebuah teknik. Lagipun idea gear ni asasnya adalah setelah Luffy master a new gear, basically dia dah mampu cope dengan kelemahan gear sebelumnya. Macam Gear Third keluar, lepas Gear Second dia dah dinormalizekan. Begitu juga Gear Fourth keluar, lepas Gear Third Luffy dah dinormalizekan. So persoalannya, apa agaknya rupa dan kelebihan Gear 5? Aku rasa ia akan jadi multiple form macam Gear Fourth. Macam yang aku cakap sebelum ni, kebanyakan form tidaklah lebih baik atau teruk daripada form yang lain. Ianya lebih kepada pengagihan stats. Sebagai contoh, Snake Man tak ada raw power macam yang ada pada Bound Man, tetapi dia lebih laju dan ada lebih kuasa regangan. Tank Man tak boleh meregang macam Snake Man, tapi form tu memiliki daya ketahanan yang tinggi berbanding Bound Man dan Snake Man. Aku tak rasa kita dah tengok semua Gear 4 form. Mungkin kita dapat saksikan di penghujung Onigashima Battle.
Sebab kalau kita kembali ke chapter-chapter sebelum ni, di mana Gear Force diperkenalkan, dan kalau kita look closely Doflamingo punya komentari sepanjang chapter tu, Oda sebenarnya menggunakan Doflamingo sebagai pengantara untuk terangkan yang sebenarnya ada 4 komponen yang menjadikan Gear Force sangatlah hebat dan berbeza daripada yang Luffy pernah ada sebelumnya. Pertama, Gear Force adalah tersangat kuat. Yang kedua, Gear Force juga mempunyai kelajuan yang tak masuk akal. Ketiga, Gear Force sangat tahan lama. Dan keempat, Gear Force boleh meregang dengan cara yang ekstrim. Semua ini Doflamingo highlightskan pada chapter 784 satu persatu. So pada aku, itu adalah elemen asas kepada Boundman. Tapi tak apa, jom kita tengok dua form lain yang kita ada, Tankman dan Snakeman. Macam yang aku cakap tadi, Tankman ada daya tahan lama Gear Force yang ekstrim, dan Snakeman pula ada regangan Gear Force yang paling ekstrim. Aku rasa berkemungkinan ramai orang yang tersalah faham dan andaikan Snakeman menjadikan Luffy dalam form kelajuan. Tapi sebenarnya pada aku, regangan Luffy yang bertambah laju, bukan keseluruhan pergerakan badan dia. Snakeman bukan bergerak lebih laju dari Boundman, cuma serangannya, regangannya dan versatility regangannya yang bertambah. Ramai yang cakap Gear Force form fokus pada kekuatan, tapi aku rasa kita juga akan lihat form Gear Force yang fokus pada kelajuan, menggunakan kelajuan untuk Luffy terbang pada tahap maksimum dia. Kalau ada power form, kemungkinan besar pergerakan dan regangan akan menjadi sedikit terhad. Contoh macam Tankman. Alright, jom kita tengok stats dari segi variasi serangan pula. Kalau Boundman Luffy, serangan standard dia adalah Kong Gun, dan masa extreme power form, dia memfokuskan power dan merendahkan stats yang lain, maka King Kong Gun akan menjadi standard attack dia. Okey, sekarang kita bincang tentang Gear 5th. Apa yang aku lihat, kalau Boundman ada neutral form, itu sahaja dah bagi Luffy peningkatan dari segi kekuatan, kelajuan, ketahanan dan regangan. Dan form Gear Force yang lain akan menjadi 2 kali ganda dari setiap ciri-ciri utamanya ataupun stats dia. Katakanlah Gear 5th akan mengutamakan kesemua ciri-ciri ke tahap maksimum serentak. Jadi ia adalah form di mana Luffy akan ada ketahanan Tankman, regangan Snakeman, kekuatan dari power form, kelajuan dari speed form. Kesemua ciri-ciri itu mungkin ada dan akan jadi final form Luffy. Kalau kita tengok Boundman contohnya, nampak perbezaan besar dari segi fizikal, tubuh badan fizikal Yonko yang lain. Dan kita kena ingat, Yonko punya pertarungan sahaja mampu membelah langit, tapi ciri-ciri lain juga mesti diambil kira. Lihat betapa lajunya Kaido, betapa kerasnya dia. Lihat betapa mudahnya Big Mom melancarkan Elbaf attack yang merubah landscape pertarungan dengan sekali libasan. Lihat betapa tinggi daya tahan karakter-karakter dua orang ni, Kaido dengan Big Mom ni. Bukan hanya Yonko, malah top fighters yang lain juga. Walau bagaimanapun, kita diberi gambaran Luffy dibandingkan dalam form Tankman bila dia menumpukan kepada ciri durability. Komander macam Cracker pun tak boleh mencederakan dia. Itulah gambaran ketahanan seorang Yonko. Bila Luffy mengutamakan power ataupun strength seperti Kong Gun, itu pun dah nampak macam serangan seorang Yonko. Kalau Luffy ada Gear Force form yang fokus untukkan Gear Force punya speed, mungkin dia boleh jadi sepantas Kaido. Jadi kalau kita boleh bayangkan yang Luffy ada Gear Force form yang boleh fokus pada satu-satu antara 4 ciri utama tersebut, iaitu kekuatan, kelajuan, ketahanan dan regangan. So dengan itu, Luffy boleh menandingi semua top fighter. Dan jika ada satu form di mana Luffy boleh gabungkan special form dan memaksimalkan setiap ciri-ciri tersebut dalam satu masa yang sama, ini akan menjadi form di mana dia boleh bertarung dengan sesiapa sahaja di dunia One Piece. But kemungkinan besar form itu juga hanya mampu bertahan untuk tempoh masa yang singkat. Sebab satu form yang sangat ekstrim pasti akan ada kesan sampingan dan kekurangannya. Kesan sampingan atau kesan buruk boleh jadi bermacam-macam. Contoh memakan life span Luffy. Mungkin Luffy akan kehilangan salah satu atau kesemua hakinya, atau mungkin juga dia akan tidur selama seminggu lepas guna form tu. Tapi poin utama di sini adalah tak mustahil Luffy boleh combinekan setiap ciri-ciri atau stats dalam setiap mode Gear Force-nya menjadi satu form yang pasti sangatlah menarik. Antara sebab utama aku percaya kita akan lihat form ini pada penghujung Wano adalah
kerana kita dah pernah lihat benda yang sama berlaku. Ramai yang perasan trailer Buck Ark telah memberi bayangan tentang Wano, tentang Ryuma, tentang Ancient Giant. Dan kalau kita perhatikan battle terakhir, kita ada nampak pertarungan team fight yang besar dan berakhir dengan serangan terakhir dari Luffy untuk menumpaskan musuh. Dan sangat-sangat ramai yang meramalkan bagaimana pertarungan dengan Kaido akan berakhir, which is duplicate scene masa pertarungan di trailer Buck. Dan apa yang kita lihat di mana Luffy menggabungkan gear-gear dia, speed dari gear second dengan strength dari gear third. Pada masa tu gear second dan third agak serupa dengan form gear fourth pada hari ini, dengan meningkatkan ciri-ciri utama iaitu speed dari gear second dan strength dari gear third, dan dengan bantuan Devil Fruit user yang lain. Maksud aku, form Nightmare Luffy tu adalah from the combination product of gear second, gear third dan Devil Fruit Kage no Mi, which is bayang-bayang. Dua utility yang berbeza dan ditambah dengan satu Devil Fruit ability yang lain sebagai booster untuk melengkapkan form Nightmare Luffy. So, aku rasa dalam arc Wano kali ni, antara cara Luffy nak keluarkan gear 5th adalah dengan menggabungkan kesemua model dari gear 4th form dan dilengkapkan dengan bantuan ability Devil Fruit orang lain juga. This is just my thought je lah, and aku tak nampak siapa-siapa, melainkan berkemungkinan Rumble Ball Chopper je lah setakat ni. So, the last scene semasa Luffy mengalahkan Moria di Thriller Bark mungkin menjadi bayangan yang kita akan lihat di penghujung pertarungan dengan Kaido. Tapi kali ini Luffy akan meningkatkan kesemua form gear 4th kepada satu form pada satu tempoh masa yang singkat untuk for the final blow, serangan terakhir. Apa yang aku suka pasal idea ni sebab ini nampak logik dan masuk akal. Aku jenis yang percaya setiap power up perlu logikanya. Kalau Oda hanya bagi kita satu gear 4th form iaitu Bound Man, dan itu satu-satu form gear 4th, jadi bila sampai masanya Luffy perlu level up ke gear 5th, Oda akan bagi stats pada tahap maksimum dari segi strength, speed, durability dan stretching. Dan aku rasa juga nanti berkemungkinan kita akan lihat penambahan lagi, satu lagi penambahan gear 4th form atau dua lagi penambahan dalam gear 4th Luffy. Di akhirnya nanti kita pasti akan melihat Luffy memaksa fizikalnya untuk meningkatkan semua ciri-ciri itu satu persatu hingga akhirnya menggabungkan kesemuanya dan meningkatkan kesemua ciri-ciri tersebut pada waktu yang sama. Sebab after all, final form Luffy memerlukan satu anjakan paradigma yang besar untuk mencapai tahap tertinggi dan juga perlu dirasakan sebagai langkah yang mampu dicapai dan masuk akal berdasarkan semua yang kita pernah lihat dia lakukan setakat ini. Dan macam yang aku cakap tadi, mungkin Luffy lepas ni akan ada gear 4th tanpa kesan sampingan dan kelemahan, dan nampaknya dia dah bersedia untuk push diri dia melepasi had maksima diri sendiri dan menggunakan kesemua elemen di gear 4th kepada sesuatu yang baru yang akan mendatangkan bukan sahaja risiko yang tinggi tetapi juga ganjaran yang tinggi seperti mana yang terjadi ketika menggunakan gear 2nd dan gear 4th dulu. And finally, setengah orang mungkin akan kata bila Luffy menggabungkan semua form gear 4th-nya, gear 4th, gear 3rd dan gear 2nd akan menjadi tidak relevan lagi. Pada aku, jawapannya adalah tidak. Sebab aku rasa benda tersebut akan menjadikan Luffy fighter yang sempurna berdasarkan tahap Luffy sekarang. Pada masa ini, gear 2nd dan gear 3rd dah macam automatik untuk Luffy. Luffy tak perlu guna form gear tersebut untuk guna ke dalam skill bertarungnya. Sekarang ni tahap Luffy yang basic dah cukup power dan power up dia adalah terus ke gear 4th Luffy. Dan gear 5th akan jadi form yang bakal memperjudikan hidup dan mati ketika pertarungan akhir nanti, seperti yang kita dapat lihat masa Luffy keluarkan form Snake Man. Dan gear 5th ni Luffy hanya akan simpan untuk lawan dengan musuh-musuh yang betul-betul deadly macam Kaido, Blackbeard, Akainu or even Shanks and Relic. Yelah, maksud aku perlawanan persahabatan antara Shanks dengan Relic. Dan gear 5th juga mungkin akan digunakan juga if and only if the lurking legend yang Oda masukkan itu muncul satu hari nanti. So guys, that's all I have, and sekali lagi diingatkan ini hanyalah pendapat aku. So kalau korang rasa ada sebarang pertambahan atau pengurangan atau sebarang idea yang korang rasa korang nak share untuk gear 5th ni, please drop your comment below. Okay? Dan aku akan buat segmen Nakama Teori untuk korang dan aku akan pin
komen tersebut untuk korang juga sumbangkan idea-idea korang, dan aku akan buat video khusus untuk korang. Alright gang, thank you so much for your participation, thank you so much for your engagement dalam channel aku ni, dan korang punya perkongsian dan support korang selama ini untuk aku. I appreciate it very very much. Thank you so much my gang. So that's all from me, and until then my gang, there is no God.